Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammimil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, kita sambungan muka surat 47 Ustaz. Tajuk bacaan solat Zuhur dan Asar. Betul tak Ustaz? Betul. Okey. Baik Ustaz. Kalau Ustaz dah sedia, kita boleh mulakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara okey ke Liza? Okey Ustaz, jelas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, masih semua. Itulah katanya ya, bila cuti sekali dia punya momentum tu larilah sikit. Apanya, tempoh hari tu memang saya balik tu demam lah ya. Hari Sabtu tu baring atas katil pagi sampai petang, tidur je. Masa sahur tu pun buka puasa tak sempat makan Panadol, untuk makan apa, makan ubat apa sesama sahaja. Gitu. Duk risau dah, COVID ke apa nama, influenza ke, wallahu alam. Rasanya macam bukanlah ya. Baik, tanpa bermasa kita teruskan bacaan ataupun bahagian kitab kita ni, iaitu apa dia, 100 sunnah-sunnah yang sudah dilupakan, oleh karyanya oleh Dr. Haifa Ar-Rashid, Haifa Abdullah Ar-Rashid. Baik, jadi pada bahagian ini beliau hafizahullah taala telah memasukkan bahagian berkaitan dengan sunnah-sunnah bacaan solat Zuhur dan Asar. Jadi yang di sini adalah bila setengah daripada asatizah derung untuk berpegang bahawa semalah sir dan solat jahar, iaitu subuh, maghrib dan isyak, sebahagiannya saya kadang-kadang lah dan memulakan dengan alhamdulillah sebagai jahar, maka soalannya adalah kenapa tak baca kuat? Adakah tak baca? Jadi jawapannya baca, cuma slow. Jadi kenapa slow? Sebenarnya pada solat Zuhur dan Asar bukan setakat bismillah slow seluruh bacaan daripada bismillah sampailah waladdallin, sampailah surah dibaca secara sir. Sir dengan maksud perlahan dengan kadar telinga kita sendiri dengar lah. Okey. Kita tengok hadis pun yang didatangkan oleh doktorah kita ni berkaitan dengan bacaan-bacaan ketika solat Zuhur dan Asar, iaitu kita baca sendiri maksudnya. Dan kalau kita belajar dengan Ustaz Zul kata ada qaul dalam mazhab Syafi'i kata keempat-empat rakaat kena baca Fatihah dan surah. Tidak semestinya 2 rakaat pertama sahaja. Itu lagi menariklah. Ada dia sebut dalam buku dia rasanya, buku yang bacaan pelik aneh apa benda tu.
Eh, Baik, daripada Abu Qadadah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salati zuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain yatawwilu fil ula yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyah wa yuqassiru fi thaniyah ويسمع آية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis siapa ni? Abu Qatadah. Dia katanya, Nabi SAW membaca Fatihah dan 2 surah pada 2 rakaat pertama salat Zuhur. Surah Fatihah sekali dan 2 surah pada 2 rakaat pertama salat Zuhur. Maksudnya rakaat pertama 1 surah, rakaat kedua 1 surah lah. Pada rakaat pertama baginda memanjangkan bacaan dan pada rakaat kedua baginda membaca pendek. Yang jadi isu adalah apa qadar panjang bagi Rasulullah dan apa qadar pendek bagi Rasulullah yang difahami oleh fuqaha. Kita punya panjang, 1 muka surat sudah panjang lah. Bukan panjang dah, sangat panjang. Separuh muka surat, ngam-ngam. Itu pun ketalutut bukan main lah. Nah, jadi pendek Rasulullah ni, adakah kuliah keluar Allah macam kita juga? Wal asri inna a'tainakal kautsar, pendek lagi. Jadi qadar yang kata panjang yutawwiluna ni dengan yuqassiru ni, para ulama bincang mesti ada dia punya isyarat berdasarkan bacaan Rasulullah sendiri. Kadang-kadang baginda membaca surah Al-Fatihah dan 2 surah dengan bacaan kuat ketika solat asar. Tengok. Kadang-kala baginda membaca Fatihah dan 2 surah dengan bacaan kuat. Kuat ni pula mana? Kuat yang sekadar orang belakang Rasulullah dengar ke? Kuat subuh, maghrib, isyak. Ni kita kata perlukan penjelasan daripada fuqaha lah, para ulama. Baginda memanjangkan bacaan pada rakaat pertama solat subuh dan baginda memendekkan bacaannya pada rakaat kedua. Secara umumnya ada yang bunyi begitu. Ada hadis riwayat Bukhari nombor 759, Muslim dan Abu Dawud. Baik, tengok hadis terusnya dulu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, kunna nahzimu qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi az-zuhri wal 'asri fahazarna qiyamatu fi ar-rak'atayn al-ulayayn min az-zuhri qadra qira'ati alif lam mim tanzilu as-sajdah, yani surah as-sajdah, wa hazazna qiyamahu fil ukhrayayn qadra an-nisfi min dhalika wa hazazna qiyamahu fil rak'atayn al-ulayayn min al-'asri ala qadri qiyamihi fil ukhrayayn min az-zuhri wa fil ukhrayayn min al-'asri ala an-nisfi min dhalika. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 آية. Baik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami mengandaikan Rasulullah SAW berdiri lama dalam 2 rakaat pertama solat Zuhur seukuran membaca Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab, surah Sajadah. Macam mana? Tu dia. Dia kata qadar Rasulullah pada rakaat pertama tu seolah-olah Rasulullah membaca suratus Sajdah. Dan kami andaikan baginda berdiri lama pada 2 rakaat terakhir sekurang setengahnya. Lamanya berdiri dalam 2 rakaat pertama salat asar seukuran baginda berdiri lama di 2 rakaat terakhir salat Zuhur
dan pada 2 rakaat terakhir solat asar seukuran setengahnya. Abu Bakar atau anak Ibnu Abi Syaibah dalam periwayatannya tidak menyebut alif lam mim tanzil dan berkata sekidar 30 ayat. Tu dia. Jadi lama mana tu? Surah Al-Mulk berapa ayat? 20 je kan? 20 berapa? 30. 30. 30 sedang elok. Ya alif lam mim. Kita baca sekali lagi. Untuk nak faham ni. Dan kami andaikan baginda berdiri lama pada 2 rakaat terakhir seukuran setengahnya. Okey. 2 rakaat akhir setengah daripada 2 rakaat pertama. Lama berdiri dalam 2 rakaat pertama solat asar seukuran baginda berdiri lama di 2 rakaat terakhir solat zuhur. Oh, jadi bila solat zuhur, 2 rakaat pertama tu sama dengan 2 rakaat akhir solat zuhur. Maksudnya semakin zuhur, awal zuhur tu panjang, setengah panjang, tunggu lagi separuh, tunggu lagi separuh asar. Jadi mula dengan zuhur, asar kan? 4. Jadi 2 yang pertama ni panjang, 2 yang dua separuh daripada ni, 2 yang solat asar ni separuh daripada yang kedua ni, dan seterusnya. Macam piramid lah begitu. Dan riwayat Abu Bakar atau anak Ibnu Abi Syaibah tidak menyebutkan alif lam mim tanzilul kitab bila rabbil fihi min rabbil alamin apa semua tu surah Sajadah. Cumanya jangka masa tu isyaratnya seolah-olah yang ni lah, yang ni yang pertama ni lah adalah satu surah Sajadah Elias 30 ayat. Nah. Ini ada riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah. Baik. Jadi sederhana panjang Rasulullah adalah paling tidak berdasarkan hadis ni maksudnya 30 ayat sama dengan surah Sajadah Elias. Bolehlah surah Al-Mulk. Surah solat tidak rakaat pertama. Macam mana siapa nak praktis depan ni? Solat Jumaat, saya pernah buat solat Jumaat. Ialah kita jadi imam, khatib jadi imam. Sebelum tu saya duk baca hadis. Antara tanda akhir zaman, khutbahnya panjang, solatnya pendek. Jadi kita pun semangatlah, tak nak menjadi tanda-tanda akhir zaman. Maka cepat-cepat habiskan khutbah, baca cepat-cepat. Maka bila nak sembahyang tu, masa tu tengah ingat fresh lagi surah Al-Mulk, bantainya Al-Mulk satu surah. Paling belakang marahlah orang. Aduh. Hari cuti tak silap hari tu saya pun kata, ni cuti sekolah ni, budak tak sekolah. Bolehlah panjang sikit kot. Kita sedaplah panjang duk lekor tu, dalam tu. Orang luar bawa kemah panas-panas tu. Dia ada benda wakil, benda yang bersifat realiti perlu diambil kira lah dalam konteks negara kita ni. Baik, seterusnya. Wallahu alam, siapa yang biasa pergi ke Mekah Madinah, imam-imam ketika solat subuh, subuh ataupun zuhur asar, termasuklah maghrib isyak, kadar mereka berdiri untuk rakaat pertama tu mungkin kalau maghrib isyak tu memang mereka baca surah besar lah kan, surah panjang lah kan. Adakah sampai satu muka surat ataupun lebih kadang-kadang tu? Kak Liza, Kak Syidah, Kak Syafini yang pernah pergi Mekah ni. Satu muka surat tu mungkin ada. Sebab panjang. Kalau waktu maghrib, Maghrib isyak subuh kalau kan. tu Standard lah maksudnya. standard. Tak adalah sampai 30 kan. 30 ayat tu 2 muka surat juga tu. 2 muka surat lebih kan. Okey. Baik, selesai di situ. Satu maklumat penting kita dapat.
buat tak buat, kita cuba macam kita bincang tempoh hari, bila dah tahu, paling tidak kenalah sekali melaksanakannya, ya? Untuk melunaskan ilmu dan maklumat yang kita ada tu. Terkejut anaknya, apa lama sangat ibu hari ni. Biasa rakaat pertama 2 minit, 1 minit ke. Ini lama hari ni, baca apa ni? Siap buka Quran kat depan. Solat Zuhur kalau qiyam Ramadan, nampaklah biasanya tu. Ini solat Zuhur buka Quran kat depan ni. Sebab nak khatam satu surah. Allahu Akbar. Sebelum lupa, terima kasih Kak Liza atas buah tangan yang diberikan. Agak-agak berapa lama tahan Kak Liza? Agak sampai raya ke? Tak adanya, malam tu terus habis. Tak makan ikan sikit je, bagi habis je lah. Malam tu terus habis. Rakyat ramai. Datang dah. Memang duk terekam, tengok terekam habis tu. Aduh. Baik. Saya simpanlah makan-makan sudah dah tu. Baik. Tengok hadis yang ketiga. Juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh Qaz'ah tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, kan ni. Anta Salatul Zuhri. Anat Salatul Zuhri tuqamu fayantaliqu bertolak. Ahaduna ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlahu fatawadda'u thumma yarji'u ila al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula. Semasa solat Zuhur didirikan, salah seorang antara kami pergi membuang hajatnya. Kemudian dia kembali ke rumahnya dan berwuduk. Setelah itu, dia kembali ke masjid. Sedangkan Rasulullah SAW masih pada rakaat pertama. Ya, Muslim. Tapi ada tertinggal ni. Ilal baqi'i fayaqdi. Pasti pakai di sini kubur pakai pas kubur fayaqdi, maka dia qada hajat. Fayantaliqu ahadu ila al-baqi'. Baqi' di sini adalah kubur Baqi', ada kawasan dekat kubur Baqi', maka dia qada hajat, thumma ya'ti ahluha, kemudian dia pergi lepas qada hajat tu dia balik rumah dia untuk ambil wuduk. Fayatawadda'a thumma yarji'u ila masjid, kemudian dia kembali balik ke masjid. Maksudnya dia daripada masjid dah masa nak start solat tu, lepas solat sunat ke, tiba-tiba sakit perut. Dia pun keluarlah pergi untuk qada hajat. Qada hajat tu balik semula rumah dia untuk wuduk balik, datang balik ke masjid. Rasulullah masih di rakaat yang pertama. Tu dia tu imam mana buat macam ni kena pecah. Komplain sakan. Tapi saya yakinlah bukan setiap kali solat Zuhur Rasulullah begitu. Kan Rasulullah pelbagai dia punya corak tu. Ada keadaan-keadaan. Ini bahayanya bila setengah pihak, contoh dia baca hadis ni saja. Hari ni dia jumpa hadis ni. Dia tak baca perbincangan para fuqaha. Dia kata ada hadis sahih. Riwayat Muslim. Nombor 2 selepas Bukhari. Rasulullah baca panjang. Dia pun solat Zuhur, pakai dia baca apa? Yasin, surah Baqarah, tak apa. Itu bahayanya untuk tidak melihat inilah. Untuk tidak melihat secara kontekstual ataupun secara menyeluruh ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadisnya didatangkan terjemahan sahaja. Ketika solat Zuhur Rasulullah SAW membaca wal laili idza yaghsha, surah Al-Lail. Dan ketika Asar surah yang sama, dan ketika subuh lebih panjang. Jadi ada parameternya wal laili idza yaghsha. Paling tidak untuk apa?
Zuhur, Asar. Gitu. Maka orang kata, kami pakai hadis Muslim Abu Daud. Boleh. Lepas tu kita baca apa? Kita baca surah Al-A'la dengan Wadduha. Tu habis ring dah tu. Habis. Kira paling 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 panjang dah tu, paling tak boleh buat apa dah tu. Sabbih isma rabbika a'la Wadduha. Okeylah. Nak bagi lama sikit, tarik panjang-panjang sikit. Wadduha wal laili idza saja ma wad. Baca tartil satu-satu. Itu sepatutnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Satu-satu. Tapi itulah bacaan tartil sepatutnya. Tidak lebih-lebih lagu. Ini tidak sampai melenggok-lenggok bunyi Jawa, bunyi apa nama, cindai ada belaka. Itu tak boleh. Itu yang ditegur oleh Syekh apa nama tu yang viral tu lah. Memang berlagu-lagu melampau. Keluar habis apa nama, irama Malaysianya, irama Jawanya, tak boleh lah. Baca kena waratil Quran tartila. Baca Quran dengan tartil, maksudnya betul fasahah dia dengan makhraj huruf apa semua begini, tajwid itu paling utama, dan suara tu maksudnya perelokkan dalam kadar yang sesuai lah. Nah, tidak dah sampai lenggok-lenggoknya. Orang paling panjang makli tu 6 harakat aja, dia bantainya sampai 10 harakat. Duduk buat vibrato lagi kan, getaran-getaran suara hujan. Tak boleh lah begitu. Okey, baik. Ada komen apa ni? Kita okey. Baik, juga daripada Jabir. Biasanya bila Jabir ni tak ada orang lain lah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Antara sahabat besar Rasulullah di Ansar, yakni di Madinah lah. Dalam redaksi bahasa Indonesia, redaksi ni maksudnya dalam riwayat At-Tayalisi. Jarang-jarang kita dengar At-Tayalisi ni. Imam hadis lah. Ini sahabat Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi az-zuhri bil-laili idza yakhsha wa fil 'asri nahwa dhalika wa fi as-subhi atwal min dhalika. Ketika zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la, macam lainnya ni. Lain terjemahan ni tak? Wal laili idza yakhsha bukan surah Al-A'la ke? Al-Lail. Al-Lail. Salah ni. Wal-laili idza yaghsha. Al-A'la sabihis. Okey. Macam untuk yang atas tu je Ustaz. Ataupun yang ni salah ni. Ibn Khuzaimah, dan padanya ada redaksi wasyamsi waduhaha wallahi idza yakhshaha ni, dan yang seumpamanya dan ketika subuh dengan bacaan yang lebih panjang. Jadi subuh ni okey, tapi at least kita dapat parameternya lah, iaitu surah Al-Lail, surah apa nama, sabbih isma rabbikal a'la, surah A'la ni Al-A'la kan. Itu memang parameter itulah yang sepatutnya ketika solat Zuhur dan Asar kita fokuskan. Dan rakaat kedua separuh daripada surah yang pertama kita baca. Tidaklah ada main kuliah keluar Allah sama. Kuliah keluar Allah. Tidak. Kadang-kadang tu bacalah juga surah-surah yang lazim yang lain itu. Banyak lagi kan. Dan seumpamanya. Baik, seterusnya subuh. Okey. Tapi subuh lebih panjang daripada itu. Sebab tu kalau Jumaat Al-Insan, Al-Mulk, Sajdah tadi. Kemudian rakaat kedua Al-Insan. Rasul baca. Ya. Redaksi ni riwayat catatan ataupun rekod. Dalam riwayat At-Tayalisi. Masalah Indonesia ni.
Alright. Tapi ni ada, kita kena check balik lah ni. Adakah surah Al-A'la ataupun surah Al-Lai ni sebenarnya di sini. At-Tayalisi ni. Riwayat Ibn Khuzaimah. Masalah Ibn Khuzaimah ni bila maksudnya dia tak ada dalam Kutubus Sittah. Slow internet kita ni. Internet di APM ni tengah upgrade, tapi tingkat 4, tingkat 3 saya, dapat bilik saya ni dia tak upgrade lagi, dia upgrade bawah dulu sekejap. Nampak slow pula ni. Okey. Jadi Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah tidak ada, tapi dia penting. Dalam mazhab Syafi'i bab solat banyak nukil Ibnu Khuzaimah. Walaupun secara riwayat sebahagian melemahkan hadis-hadis tersebut, tapi para fuqaha mazhab Syafi'i memang suka pakai riwayat Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam. Barangkali kerana Imam Ibnu Khuzaimah adalah muhaddis dalam mazhab Syafi'i ataupun dia ada keistimewaan tertentu, wallahu a'lam. Baik, daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Yang matan hadis tu yang tu itu ke yang tu apa dia punya apa terjemahan dia tu yang daripada Jabir bin Samurah tu. Sebab kalau tengok kat sunnah.com tu hadis riwayat Muslim 459 tu dia punya matan tu anan Nabi SAW tu. Yang ini, yang atas. Yang ni hadis bawah ni, tapi dia punya terjemahan tu yang kat atas ni, yang ni kot. Ni. So dia salah letak hadis lah maksudnya. Betul tak? Sebab dia ada tulis asar. Okey, sepatutnya Kat atas hadis. tu. Sepatutnya kat atas yang tak ada tu, yang tak ada matan. Tak ada ni kan? Buat catatan dalam buku Ansar. Hmm. Jadi maksudnya matan ini sepatutnya di atas ini. Ya. Surah Al-Lail wa fil asriyah ialah. Dan di sini tak ada. Ketika subuh, okey. Itu biasalah buku terjemahan ni memang kadang-kadang berlakulah kesilapan ini. Jadi bagusnya kita baca ni, kita kalau sempat tangkap tu, alhamdulillah, kritislah tu. Masih Kak Munirah? Terus yang ni pun tidak ada matannya. Elok juga kalau saya tengok yang Arab dia nanti untuk tengok dia punya ni. Daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika zuhur Nabi membaca izas sama'un syaqqat wa azinat dan surah yang seumpamanya Al-Insyiqaq. Insyiqaq apa dia? Gegar. Betul? Gegar. Terbelah. Bukan. Terbelah. Insyiqaq. Siapa ingat ni? Susah ni surah ni walaupun pendek Saya tak ingat. Terbelik-belik lidah nak baca ni. Tapi kalau jadi imam, jadi makmum, imam tu baca, syok betul kita layan. Sebab dia pendek-pendek dan kan, kita dengar tu, pakcik ni boleh ingat surah ni. Ada. Hebatlah dia. Okay, Insyiqaq berapa ayat? Kita tengok sikit. Surah 25. Tak banyak Insyiqaq alat ghasiyah. Okey. Tengok 25 ayat. Pendek-pendek. Idza as-sama'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki. Orang Kedah ni sedap ni. Tengok tu Kedah dalam Quran. Tak pasal.
Tengok tu, ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Innaka kadihun ila rabbika kadahan. Tengok tu dia kata. Tu qadah bunyi tu. Jangan gitu. Tak ada lah macam tu gitu. Baik, dari 25, range tu lah 25-30 pendek panjang kan. Surah-surah yang demikian. Ada sujud sejadah. Oh ya. Okey ni. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lam. Jarang ni orang baca dalam solat ni surah Asy-Syiqaq. Jarang sangat Ramadan ni boleh jumpa lah kalau rajin. Juzuk 30 lah kalau dah sampai ujung-ujung tu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat mendengar suara Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasiyah ketika solat zuhur. Sabbihisma rabbikal surah a'la. Hal ataka hadithul ghasiyah, surah Al-Ghashiyah. Al-Ghasyiyah 26 ayat. 26. Banyak dah surah pilihan ni. Dan sebahagian kita dah hafal. Jadi janganlah duk main kuliah keluar Allah. Itulah kesimpulannya. Ada option banyak ni kan. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhra faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu bisabbihi isma rabbikal a'la surah A'la falamma insarafa qala ayyukum qara'a aw ayyukumul qari'u faqala rajulun ana faqala qad zanantu anna ba'dakum khalajaniha lajaniha. Rasulullah SAW solat zuhur. Lalu seseorang membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika baginda selesai, baginda menyatakan, siapa antara kamu tadi yang membaca? Jawab seseorang, saya. Lalu baginda bersabda, saya fikir ada sebahagian kamu telah mengganggu bacaanku kerana Rasulullah SAW juga membaca surah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa dia? Maksudnya Rasulullah Zuhur Asar baca slow, Rasulullah baca surah yang sama, ada sahabat baca dengan suara yang sedikit kuat. Jadi macam bersaing dengan Rasulullah pula. Dan Rasulullah sedikit terganggu. Kalau gitu Rasulullah tak khusyuk Sebab kalau Rasulullah khusyuk, dia tak terganggu. Tidak. Kena faham khusyuk ni apa. Khusyuk ni kita menumpukan diri. Kita tu duduk dalam keadaan faham. Aku tengah solat, aku nak faham, aku sedang berdoa dan aku nak fokus. Khusyuk gitu je. Yang difahami khusyuk jadi fana, jadi lari ruh keluar pada badan. Tu bukan khusyuk, tu main yoga tu. Tu meditasi di pokok. Orang Buddha pun benda tu. Sebab tu bila ada orang nak lalu depan solat kita, depan apa? Tadi kita belajar sutrah tu kan. Sebelum ni kan sunnah sutrah tu, kalau orang nak lalu depan kita kena tunjuk isyarat tahan lah, jangan lalu depan saya solat. Kalau tengah fana, tengah roh keluar badan, tengah mana nak begitu pula. Gitu, Jadi kena faham balik maksud khusyuk tu apa. Baik. Khusyuk adalah arti kata kita faham sungguh-sungguh dan kita fokus untuk cuba buat yang sesempurna mungkin untuk situasi solat kita itulah. Baik, seterusnya daripada Jabir bin Samurah. Dia ada Samurah bin Jundab. Itu lain pula. Jabir bin Samurah. Ketika solat Zuhur dan Asar, Rasulullah SAW membaca wasamma izatil buruj dan wasamma pula wasamma izatil buruj
Dan was-sama'i wat-tariq. Wasamma. Was-sama'i dzatil buruj, surah Al-Buruj, dengan was-sama'i wat-tariq, surah At-Tariq. Betul ke nama surah tu? Surah Betul Ustaz. Surah Al-Buruj dengan Tariq. Al-Buruj dengan At-Tariq. Jiran-jiran dia ni, dua ni. Baik, ini riwayat Nasa'i, Tirmizi dan mengatakan hadis hasan sahih. Syekh Albani juga berkata demikian. Baik. Banyak option. Dan dalam masalah ini kita boleh mencontohi Nabi SAW dan pendapat para tabi'in. Orang secara panjang lebar dapat dilihat dalam kitab Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah jilid 1 muka surat 312 dan Al-Musannaf karya Abdul Razzaq jilid kedua. Ini agak tak masyhur tapi antara kitab-kitab penting ya. Sebab setiap imam hadis ni ramai dan kitab hadis pun banyak. Yang 9 tu yang paling utama. Ya. Daripada itu banyak lagi muncul ni lah Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq, dan setiap ini ada dia punya objektif masing-masing dalam menyusunnya. Setengahnya susun kerana nak melengkapkan apa yang Bukhari tinggalkan, dia nak lengkapkan. Jadi penting jugalah kita kata ni. Cuma untuk kita orang awam tidaklah sampai ada keperluan yang memberatkan untuk nak tahu semua isi kandungan ni lah. Tapi paling tidak kita pernah dengar lah nama Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq gitu ya. Jadi adalah nilai tambahnya kita di situ insya-Allah. Baik, terus sikit lagi kita pergi iaitu bacaan solat maghrib. Kenapa solat maghrib ni jadi solat dia aja? Kerana solat maghrib ni baliknya adalah waktunya sangat singkat antara maghrib dengan isyak. Sekarang ni buka puasa apa? 7? 20. Kawasan saya berapa? 26. 27, 28 lebih kurang begitulah. 75 Ustaz. 25 dah. Saya buka puasa lewat lah sama ni. Maghrib, isyak 8.36 lebih kurang semalam saya. 36 ke 35? Semalam 3:03. Awal lagi. Kawasan mana tu? Oh, maghrib. Saya ingatkan isyak. Kat Selipah mana? Hulu Selangor. Hulu Selangor. Kami Hulu Selangor ke? Kami Kuala Selangor. Lari sikit matahari lewat sikit. Air dekat laut. Tapi 2-3 minit pun kalau salah ni boleh batal puasa ni. Jangan main Itu saya bila buka puasa di restoran, saya ada cerita sebelum ni. Manusia ni dia tengok TV. TV tu kawasannya Selangor, Shah Alam, Kuala Lumpur dan kawasan Putrajaya apa semualah. Bila kita dah masuk Kuala Selangor, walaupun kita masih lagi di perbatasan di Supadar, kita dah consider Kuala Selangor. Jadi saya macam bila dalam TV 1 tu Allahu Akbar, dia orang apa puak. Saya kata memang saya dengan isteri biasa akan lebihkan 2-3 minit Kita buat tak dengar lah, baca tengoklah. Sebab lebih baik maksudnya kalau kata tu kita confuse 23 ke 25 ya. Better kita lebihkan sikit. Kita lebihkan sikit ni tidak termasuk insya-Allah sengaja melewat-lewatkan berbuka macam Syiah ni sampai isyak sampai pukul 9 baru buka, tu memang sengajalah. Ini kita lewatkan beberapa minit. Kenapa? Kita nak sedapkan diri kita supaya tidaklah duk main kita ni Kuala Selangor bukannya Shah Alam. Nah, lama kan batal puasa tak pasal gitu. Okey, baik, kita tengok solat maghrib ni biasa Rasulullah baca apa. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, inna ummal fadli sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati 'urfa. Faqalat ya bunayya wallahi laqad dhakkartani biqira'atika hadhihi surah innaha
la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Ummu Fadl mendengar Ibni Abbas radhiyallahu anhu membaca wal mursalati urfa. Surah apa ni? Wal mursalati urfa. Al-Mursalat. Fussilat. Al-Mursalat. Al mursalat. Oh di sini. Selepas al insan. Berapa ayat dia? Banyak ni. 50. Pendek-pendek. 50. Solat maghrib tapi pendek-pendek kan? Okey. Lalu dia berkata, wahai anakku, demi Allah, bacaanmu terhadap surah ini mengingatkan bacaan yang terakhir aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca ketika maghrib. Maksudnya rakaat pertama. Wallahu alam, ada rekod ke tidak hadis kita jumpa, kita belajar dengan ustaz-ustaz lain, Rasulullah membahagikan dua surah-surah yang sedang-sedang ataupun surah lazim ni, yang 30, 40 ayat, 50 ayat ni, Rasulullah potong dua macam yang biasa kita buat lah. Kalau saya baca Al-Mulk tu, separuh-separuh untuk nak apa nama? Nak ringankan jemaah tu lah. Tapi wallahu alam, kita pernah jumpa tak Rasulullah. Dari sudut fiqh memang tak ada masalah. Para ulama bincang, tak ada isu lah untuk disambung tu. Cuma dari sudut ketepatan sunnahnya, Rasulullah ada buat ke tidak bila baca surah-surah yang sederhana panjang, Rasulullah potong tengah-tengah sambung balik. Wallahu alam. Kalau yang Baqarah apa semua tu tak ada masalah lah, memang panjang sungguh. Nak habis satu rakaat Baqarah tak ada apa. Balik awal. Okey, baik. Seterusnya, ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, jilid kedua, muka surat 291, ketika Syiah Rasulullah SAW membaca surah yang lebih panjang daripada mursalat. Namun ketika sakit baginda memuncak, akhir hayat baginda tu kering tu, baginda meringankan bacaannya dengan bacaan yang lebih pendek, iaitu Al-Mursalat. Mursalat ni kira pendek dah. Tu dia. Kita ingat mursalat ni panjang dah. Mursalat rupanya pendek. Satu muka setengah juga Ustaz tu. Satu muka surat setengah. Ya. Baik. Tapi at least kita tahulah parameternya. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kadar ayat tu 30. 30, 40, 20 lebih gitulah. Daripada Jubair bin Mut'im katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur, surah At-Tur, surah maghrib pertama, surah At-Tur. Okey, baik. Berapa ni? Berapa ayat surah At-Tur? 49. Surah mana? Nombor 52. 52. Okey. 49. Oi, boleh tahan juga tu. Tidak pendek sangat ni. Kita punya standard sampai semarabbik a'la ni. Tu pun terik dah tu. Kalau kata terik dah tu sampai semarabbik a'la tu. Okey, menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, saya belum pernah melihat satu hadis marfu' pun yang menjelaskan bahawa bacaan ketika solat maghrib adalah surah-surah mufassal yang paling ringkas. Ni murid-murid Ustaz Yusuf ni. Apa makna mufassal di sini? Muqassirah, mufassal dan seumpamanya. Pembahagian surah-surah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek dan seumpamanya itu. Surah-surah pendek dan terpotong-potong. Wal mursalati urfa, pendek-pendek potongan. Daripada Marwan bin Hakam katanya, kita pergi terus, jelas di sini. Banyak surah nak kena hafal ni. Lagu mana ni? Guna telefon. Tengok. Boleh ke? Imam Nawawi rahimahullah fatwakan, bukan fatwalah, pandangan dia dalam kitab dia Majmu' Syarah Muhazzab, boleh tengok mushaf masa solat, tapi solat sunat lah. Boleh tengok. Boleh tu bukan dianjurkan. Sekadar boleh kalau nak ambil pahala tadarus Quran,
sambil solat. Nah, tapi kalau orang tu dah hafizul Quran, nak tengok buat apa lagi? Yang tak tengok ni yang tidak hafiz macam kita ni lah. Maka tengok. Tapi disyorkan sebelum solat tengok Quran tu, kena baca ulang dulu 3 kali. Jangan buka-buka terus baca. Memang oak. Boleh cam lah. Imam ni tak baca, tak mengulang nak diri. Memang boleh cam. Bukan orang lain lah. Saya sendiri, kawan-kawan masa jadi imam. Kita tahu. Ni tak mengulang nak diri. Jadi buka terus baca. Tu pun bukan kata 100% minda dah tu. Buka tengok dah tu. Masih lagi buka-buka. Jadi kena ulang beberapa kali malam siang tu. Ulang baca. Daripada Marwan bin Hakam katanya, qala li Zaid bin Thabit, ma laka taqra'u fil maghribi biqisar. Ringkahlah. Wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulit tulayaini. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata kepadaku, mengapa ketika maghrib engkau membaca surah-surah pendek? Padahal aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tulit tulayain, 2 surah terpanjang antara yang panjang. Rawahul Bukhari dan Abu Daud. Dikatakan Marwan bin Hakam bertanya pada Zaid, apa maksud 2 surah terpanjang antara yang panjang? Jawab Zaid, surah Al-A'raf. Tu dia. Menurut Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ulama sepakat bahawa yang dimaksudkan dengan istilah At-Tulain adalah surah Al-A'raf. Menurut beliau, ulama-ulama sependapat bahawa kadang-kala Rasulullah SAW memanjangkan bacaan dalam solat maghrib untuk memberi penjelasan bahawa perkara itu dibolehkan. Juga sebagai pengajaran untuk tidak memberatkan para makmum. Dalam hadis Jubair bin Mut'im, tidak ada penjelasan yang menyatakan bahawa baginda melakukannya secara berterusan. Itu kena faham tu. Itu kita kata tak boleh jumpa satu hadis. Ni. Rasulullah baca surah ni. Maka dia pun hari ni surah tu, esok surah tu, lusa surah tu. Dia kata, aku pegang pada hadis ni. Betul lah. Tapi kena tengok beberapa hadis lain dalam bahagian bab yang sama. Ternyata ada pelbagai wajah. Rasulullah bukan solat sekali seumur hidup. Kan? Paling tidak Rasulullah solat semenjak daripada turun Isra' Mi'raj tu sampailah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah pelbagai warna bentuk yang riwayat itu untuk jadi mengayakan fiqh solat kita tu sendiri. Sebab tu kata tidak ada salah yang betul kadang-kadang tu. Yang ni betul, yang ni pun betul sebenarnya. Cuma dari sudut riwayat, di sisi Imam Syafi'i, yang ni lebih kuat pada dia. Maka diangkatlah untuk mazhab dia. Begitu. Dalam hadis Jubair bin Mut'im tidak ada penjelasan baik. Pendapat ini diambil oleh Zaid apabila Zaid menegur Marwan yang terus-menerus membaca surah-surah mufassal yang paling ringkas, iaitu surah pendek. Marwan tidak membantah teguran Zaid kerana dia tahu Nabi SAW turut melakukannya. Bagaimanapun Zaid tidak bermaksud agar Marwan terus-menerus membaca surah-surah panjang. Dia hanya bermaksud agar surah-surah panjang tersebut dijaga sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya apa dia? Maksudnya jangan baca surah panjang juga. Jangan hari-hari surah pendek. Jangan hari-hari surah mufassal ataupun surah-surah lazim itu. Jangan-jangan kena juga baca surah-surah yang dikira sebagai surah panjang. At-Tulayain dan seumpamanya. Menurut Ibn Hajar, 2 hadis ini memberi penjelasan bahawa sunat membaca surah-surah yang panjang masa bila? Solat maghrib. Hari-hari ke? Tak. Selang-selilah. Ada kadang-kadang surah panjang, sederhana, ada kadang-kadang surah biasa-biasa, begitu. Menurut beliau melalui hadis-hadis Al-Bukhari, terdapat 3 bacaan yang berbeza ketika solat maghrib. Antaranya surah Al-A'raf 1, yang merupakan antara 7 surah terpanjang, iaitu surah yang terpanjang, surah-surah panjang, surah At-Tur yang merupakan surah mufassal dan yang bacaannya panjang, dan surah Al-Mursalat yang merupakan surah mufassal yang sederhana sahaja bacaannya. Ada 3 wajah. Tengok keadaan. Ada time waktu maghrib pendek sungguh. Ada ya setengah-setengah tepat tu, maghrib tu terlalu. Maksudnya peralihan dia punya matahari tu. Matahari
nak masuk dengan matahari tenggelam penuh tu singkat sungguh. Biasanya belah-belah negara mana ni? Scandinavian tu. Dia punya singkat tu tak boleh nak bincang. Mungkin beberapa minit. Ustaz Riza kat pernah catat ya. Maksudnya memang dahsyatlah dia punya minit tu. Dia takkan nak baca surah-surah yang panjang tadi. Jadi tengok sesuaian juga. Tapi tempat kita jangan risau. Standardnya begitulah. Standardnya kalau tak makan banyak, galik duk buah apa semua, sempat solat maghrib. Tidaklah sampai 5 minit lagi nak maghrib, nak isyak. Barulah kalut-kalut. Dah. Gitu. Galik buka puasa di hotel ni. Terutang kambing golek lah, begitulah. Inilah. Lepas ambil lah. Lah pukul 8, baru pukul 8 sempat lagi. Kedua-kedua lapis suku. Lapis suku baru. Berapa? Lapis setengah. Lapis setengah dah. Nah. Bayar mahal ni buffet ni. Berapa? 120, 180, 200. Satu kepala. Takkan tak nak tengok. Begitu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dalam solat maghrib Rasulullah SAW membaca surah Al-A'raf. Tengok sikit A'raf. Surah Al-A'raf. Apa? Kak Liza, kasih okey. Berapa ayat ni? 206. Lepas ni. 206. Lepas nak pergi habis rakaat ni. Nah, wallahu alam, Rasulullah baca dalam keadaan kadar yang ni ataupun untuk okey baik, ada isyarat di sini. Untuk kedua rakaat yang boleh jadi potong dua lah. Dua rakaat jadi dia potong. Tapi masih panjang lagi tu Kak Saripah. Lepel juga lagi tu. Menurut Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, beliau pernah mendengar Ahmad bin Nasr Al-Muqri. Al-Muqri ni tukang baca lah. Dia Muqri ni boleh dua. Tukang baca Quran, tukang baca hadis. Mengatakan, saya teringin untuk baca surah Al-A'raf ketika maghrib. Ketika amalan Nabi SAW, demikianlah amalan Nabi SAW para sahabat dan juga tabi'in ketika di rumah. Maupun ketika dalam perjalanan musafir. Pendapat daripada mereka ini boleh dilihat dan dirujuk dalam kitab Musannaf karangan Abdul Razak dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Abu Daud, ini penting dia kata. Abu Daud dalam kitab Sunannya berpendapat bahawa membaca surah-surah panjang ketika maghrib sudah dihapuskan. Tengok ada khilaf di sini. Serta tidak berlaku lagi. Ibnu Daqiq al-Aid, seorang ulama besar, pula mengenengahkan pendapat supaya membaca surah-surah yang ringan sahaja. Boleh lihat sendiri hujah dan bantahannya dalam Fathul Bari. Ada perbincangan di kalangan fuqaha bahawa dalam konteks tidaklah rigid kepada surah panjang-panjang tadi, walaupun hadisnya ada, tapi ada perbincangan waktu, masa, bla bla bla. Tapi sudah dijelaskan tadi, bukan bermaksud kena baca surah panjang sokmo-sokmo. Tapi beberapa ketika masuklah juga surah-surah yang panjang bagi imam ya. Kalau biasa baca surah yang sederhana, surah mufassal tadi yang sederhana panjang dan mufassal yang sederhana panjang dan mufassal yang sederhana pendek, maka kadang-kadang kena pergi juga surah yang lebih tinggi, kadang-kadang tu pecah dua ke macam mana, wallahu alam. Sesuailah dengan keadaan maghrib. Sebab tu dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ada ke solat sunat qabliyah? Mazhab Hanafi. Ada tak solat sunat qabliyah dalam ada pernah pergi solat sunat di solat maghrib di masjid apa nama? Solat sunat maghrib dalam mazhab Hanafi. Siapa pernah pergi solat di masjid India ke masjid Pakistan? Ini secara cepatlah ni, dalam Irsyadul Fatwa ni. Solat sunat mazhab Hanafi, solat sunat ketika terbenam matahari sebelum menunaikan solat maghrib
adalah makruh. Dimakruhkan kerana takut melewat-lewatkan waktu maghrib. Sebab itulah dia lepas solat dia terus azan, dia terus qomat terus. Tapi kalau subuh dia akan tunggu selama-lama mungkin. Pula. Siapa nak rasa pengalaman tu pergi Masjid India bukan Petaling Street, mana? Jalan Masjid India adalah. Beli baju raya ni, musim-musim baju raya ni. Kalau solat maghrib tu, ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, syurah habis azan tu, bila dia pun keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi qomat dia pun qomat macam azan. Ada kita. Hayya 'ala solah, hayya 'ala solah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Dia dua juga. Dia tak ada solat sunat. Tapi kalau solat subuh, bila solat subuh masa pergi demo bersih kau dulu ya. Dengan Ustaz Zuhairi ya, dua-dua kena tiup gas kena gas vario. Masuk dalam apa nama masjid. Ada orang sedia garam. Ambil garam. Makan garam nanti lega betul. Tiba-tiba penuh solat Zuhur masa tu. Masjid India. Zaman demo Gigi jumpa Ustaz Zuhur. Baik. Okey. Tapi itu keunikan antara mazhab lah. Satu lagi apa dia? Mazhab Hanafi ni. Mereka tak baca amin kuat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Tapi yang di Malaysia amin dia kuat. Sebab mereka pun terpaksa ikut. Sebab orang ramai amin ya. Jemaah dia ramai Syafi'i. Almarhum Tuan Guru Fahmi Zamzam. Tuan Guru Haji Fahmi Zamzam, anak murid kepada Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Dia ngaji di Nadatul Ulama. Dia cerita masa mula sampai di India lah, Nadatul Ulama. Sampai-sampai tu semayang maghrib ke isyak ke subuh ke. Geng-geng dia daripada Malaysia ni ada sekelompok lah. Barangkali dalam 10-20 orang ke begitu. Solat Zuhur, solat maghrib lah, solat isyak, solat jahar lah maksudnya. Imam pun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka pun dengan confident. Amin. Habis semayang semua orang tengok. Mazhab Syafi'i main mana ni? Ada. Jadi itu menariknya pelbagai mazhab Hanafi ni antara yang unik lah, paling unik. Ustaz Zul pernah baca satu masa tu dia macam obses dengan mazhab Hanafi ni, dia baca banyak. Dia kata memang lain macam, sesuai dengan orang India yang cakap pun. Dia memang cara dia tengok fiqh dia pun macam-macam aspek. Masya-Allah. Okey. Baik, habislah bab yang berkaitan dengan bacaan solat maghrib. Banyak dah cadangan-cadangan di sana. Yang nak dapat tidak kita kena cubalah untuk tunaikan dalam konsep kita tempoh hari. Dah tahu ada ni, kenalah sekali paling tidak seumur hidup. Kalau orang perempuan nasib baiklah jadi makmum sajalah ya. Pergi cari tu imam yang baca panjang jadi makmum. Okeylah tu. Dah request lah cik abang masing-masing. Malam ni saya nak Al-A'raf dah kalau ke mana pun. Awak tak kisah. Buka telefon ke, buka Quran ke, saya nak Al-A'raf. Lepeh kawan tu. Dah. Okey. Baik, dah hampir pukul 4. Saya minta kita berhenti awal sikit. Pertamanya nak balik takut jam keren. Cukup-cukup sejam ini kita minta diskaun setengah jam. Lagipun masih ada lagi kohok-kohok dan juga rasa-rasa di badan ni, itu lagilah. Tapi ceria sikit hari ni lah, alhamdulillah. Lepas raya, lepas Jumaat boleh makan kambing, insya-Allah ceria balik. Tak ada masalah. Baik, Aliza kasi. Ni komen banyak saya tak baca, tengok komen lagi ni. Aduh, bila salat sendiri setiap hari baca surah minit. Baik. Terus dah. Okey. Nabi SAW baca Al-Mursalat.
Boleh, tak semestinya hafal baru boleh ni. Baca dengan, tadilah, pegang. Tapi kalau boleh solat seorang-seorang, jangan nak tengok ya. Kan dia kata, ibu apa solat sambil main WhatsApp ni? Aja keren pula nak. Jelas pada dia tu ya. Dan saya jujurlah, kita tak banyak hafal Quran ataupun tak banyak ingat tak ingat ni. Jadi cara baiknya tengoklah juga telefon lah ya. Tapi letaklah pada mood apa dia? Fly, mood kapal terbang tu. Kalau tidak nak tengok pro Shopee masuk. Pro kacau tu, tak boleh. Jadi buka Quran tu, letakkan mood fly tu. Jadi tak kacau lah untuk kita baca beberapa surah yang kita rasa ni lah bila solat seorang. Tapi bila hafal, itu yang terbaik lagi. Semoga dipermudahkanlah urusan semua insya-Allah. Baik. Terima kasih Dr. Munira, Kak Syeda, Kak Syafrini dan Kak Saripah dan lain-lain lah insya-Allah. Okey, ada apa-apa lagi? Kak Lina pun ada ni. Tak ada orang pergi Mekah ke ni raya akhir ni? Raya akhir, raya di Mekah ni. Ada Puan Saadiah daripada Singapura tu adalah dia WhatsApp saya dia pergi umrah. Ada kat sana sekarang. Kita pernah jumpa hadis yang kata buat umrah dalam Ramadan sama dengan buat haji sempurna tu. Ingat ke? Kak Liza? Ada. Ada hadis tu. Kita pernah baca, saya ingat. Dalam buku Dr. Umar dulu, tak ingat. Dalam Fiqhul Hadis dulu. Saya tengok balik. Jadi mungkin lepas ni, mereka yang dah pergi umrah kali pertama dan ada rezeki, boleh target untuk pergi umrah dalam Ramadan. Andai kata dia punya dia punya jadual untuk naik haji bersama tabung haji tu 20 90 baru naik nama. Lagi 80 tahun baru sampai. Kena carilah ruang-ruang pahala haji sempurna tapi dengan amalan yang lain. Ada option. Tapi tak sama lah. Dia seolah-olah itu, Tapi ada hadis sahih, tak ada masalah, kita amal je lah. Pahala Allah Ta'ala bagi, dia bagilah, dia janji dah. InsyaAllah. Okay, masih? Stop sharing. Okay, ada apa-apa lagi? Sebelum kita berhenti. Apa lauk sahur ini? Ustaz nampak kurus. Cantik. Tak ada kuih pau kat muka. Ini boleh Ustaz, makan lebih. pattern rambut kot. Pattern rambut. Kalau ada exam ni boleh makan lebih ni. Tapi memang kontrol pun. Sahur sejemput, buka puasa sejemput. Tapi air manis tak boleh pergi lagi. Tak boleh tinggal. Ustaz, saya rasa minggu depan kita dah start cuti coach, kan? Boleh ke? Okay ke? Saya pun nak balik kampung lah. Itulah sebab ada yang nak iktikaf ke apa nanti. Betul. Setuju. Boleh, insyaAllah. Ustaz, yang tak istikaf ke? Macam mana? Apalah, bincang-bincang dulu. Nanti update pada saya lah, tak ada isu. Nak ada kelas pun, insyaAllah saya ada di sini lah. Tak ke mana pun dalam bilik ni. Kalau kata nak cuti pun bagus juga. Mungkin masa tu kita pun tengah balik kampung macam mana, kan? Ya, macam-macam. Sebab dah hujung minggu kan? Dah Jumaat tu kan? Jadi, ada plan awal ke apa ke? Kita bagi peluang. Dia benda tu banyak tu. Tu Kak Lina cakap tu ramai sangat orang pergi bulan lepas. Katanya dari haji tahun lepas jemaah tak surut-surut. Betul. Ramai macam orang haji. Padat. Dalam musim Katanya biasa kurang sikit lepas ni lah. Lepas apa? Lepas raya ni. Musim raya tu. Ataupun lepas raya haji lah tak? Katanya macam dia ada waktu yang tiba-tiba orang tak ada tu. Tak ada. Sekarang tak ada dah Ustaz. Masa tahun kau Memang penuh semua. sama je. Dia sesak sekarang ni sebab tengah baik 2 level sa'i tu. So tinggal 2 tempat je. Memang tutup 2 level. So tinggal 2 je. Kan cerita pasal cium Ramai orang Hajar nak Aswad. keluar daripada Tawah tu pun cari nak pergi tempat sa'i. Kak Lina ada kan cerita cium Hajar Aswad ni. Maka saya tanyalah kawan-kawan yang pernah pergi. Masa bila yang kesesakannya jatuh kurang pula. sikit dan kita ada peluang. Maka mereka kata biasanya selepas musim
raya begitu tu orang macam reda lah sikit. Tak So kalau reda, tawaf Ustaz. waktu-waktu tertentu. Tak ada bersambung. Dia bersambung. tu dia. Hari tu macam kami tak Bersambung. Lepas raya haji tu terus boleh umrah dah. Dia boleh umrah sekarang. Memang tak ada gap langsung lah. Lagi ramai waktu tu Ustaz bercampur dengan orang umrah dan orang haji. Kami masa tu. Ramai lah. Kami tak balik daripada Mina lagi. Orang umrah dah masuk. Kerajaan dia tu kira untungnya tu. Tapi memang ambil dulu-dulu tak kan Kak Syida. Dulu-dulu ada gap. Pitis-pitis. Betul. Peaceful sikit lah kalau umrah ke kan. Sekarang ni macam tak ada ruang kan. Cari yang bersantai-santai tu. So Ustaz, kalau apa-apa InsyaAllah. nanti, Apa-apa nanti update lah Kak Syida ya. lepas Ustaz Selamat Raya Mazhabati. Mazhabati pula. Selamat Raya. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Awal Ustaz Selamat Selamat Raya Ustaz. Mak Raya Zawati. sama. Selamat lagi. Bagi Okey, akhir belum lagi. kita dapat bincang insyaAllah. Okay. Terima kasih Terima Ustaz. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kami semua kita akhiri dengan tasbih kafarah. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Mira. Kita jumpa lagi. Ya, host Eliza. Lupa lah. Yalah host. Saya moderator ni. Kak Syida. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Mira. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.